Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Fikri bin Muhammad Khairul Azhar, ID Matrik I18203091. InsyaAllah saya dan sahabat saya Ahmad Ihsanuddin akan menjadi wakil bagi kumpulan kami untuk membentangkan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu hebatnya ciptaan otak manusia. Senarai nama ahli kumpulan kami boleh dilihat pada slide yang dipaparkan. Baiklah. Bagi pengenalan, otak dan akal minda seseorang itu merupakan anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, apatah lagi memiliki otak yang sihat dan sejahtera. Kita tidak boleh menafikan bahawa keupayaan dan kepentingan otak merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Otak tidaklah seperti anggota badan yang lain, ia tidak boleh ditukar milik. Setakat ini, belum ada lagi pakar atau saintis yang mampu untuk memindahkan otak daripada seseorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Bagi manusia normal, keupayaan berfikir seseorang adalah sama antara satu sama lain. Yang berbeza hanyalah kaedah ataupun cara berfikir yang diambil seseorang itu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Hakikat kejadian dan keupayaan otak amat mengagumkan, sehingga kini telah wujud satu disiplin ilmu yang berkaitan otak, iaitu neuroscience. Ramai pakar-pakar neuroscience telah mengkaji struktur dan kapasiti otak. Semakin banyak kajian, maka didapati semakin terselah kehebatan otak yang dapat ditemui. Seterusnya, kita pergi kepada apakah itu otak. Otak merupakan suatu anatomi kejadian yang sungguh luar biasa kepada manusia, kerana di situlah maklumat diterima, digabung jalin, diproses dan diterjemah untuk tindakan seterusnya. Otak juga merupakan pusat memori, kognitif, emosi dan semua jenis perasaan dan kognisi. Keajaiban ataupun kehebatan otak diperakui oleh ramai tokoh dalam bidang sains tulen dan sains gunaan. Menurut mereka, semakin banyak kajian yang dijalankan, maka semakin banyak rahsia yang diperoleh tentang otak. Boleh dikatakan otak telah mengalami satu evolusi saintifik yang sangat mengagumkan. Boleh dikatakan juga sehingga kini keupayaan dan keistimewaan otak manusia memang tiada tandingannya di muka bumi ini. Bahkan komputer yang paling canggih di dunia juga tidak mampu untuk menandingi kehebatan otak. Tambahan pula, manusia sebijak Albert Einstein hanyalah menggunakan 10% daripada keupayaan otak yang sebenar, apatah lagi kita yang tidaklah sebijak Albert Einstein. Baiklah, untuk slide seterusnya dapat dilihat pada paparan skrin adalah mengenai teori kajian. Ramai tokoh yang telah melakukan kajian terhadap otak dan telah banyak berjasa dalam bidang ini, baik di barat maupun di timur, seperti Ar-Razi dan juga Ibnu Sina. Selain daripada bidang psikologi, telah tumbuh juga beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan otak manusia, seperti ilmu logik, iaitu mantik, matematik dan juga sebagainya. Secara umumnya dapat dinyatakan bahawa kebanyakan kajian yang telah dilakukan secara anatomi tentang otak telah banyak memberi perspektif dan juga dimensi baru tentang otak sejak zaman klasik sehingga kini. Di sini terdapat 9 teori kajian yang dijalankan. Pertama adalah Hippocrates yang dijalankan pada tahun 450. Kajian ini dijalankan melalui penyelidikan di makmal. Kajian klasik ini hanyalah membuat andaian daripada manakah asalnya kebijaksanaan manusia. Teori kajian yang kedua adalah daripada Leonardo da Vinci yang dijalankan pada tahun 1550. Beliau mengatakan bahawa otak manusia mempunyai keupayaan yang luar biasa dan mampu menghasilkan produk yang kreatif sepanjang masa. Teori kajian yang ketiga adalah daripada Mark Dek
yang dijalankan pada tahun 1836. Beliau telah melakukan kajian mengenai hemisfera otak kiri iaitu hoki dan juga hemisfera otak kanan iaitu hoka serta perkaitannya antara satu sama lain. Baiklah, teori kajian yang keempat pula adalah daripada Broca. Broca telah mendapati kecederaan hoki akan menyebabkan kecederaan dan gangguan pada pertuturan, manakala kecederaan pada hemisfera otak kanan iaitu hoka tidak menyebabkan sebarang gangguan. Manakala teori kajian yang kelima pula adalah daripada Camillo Golgi. Kajian daripada Camillo Golgi ini dijalankan pada awal abad ke-20. Teori kajian yang keenam pula adalah daripada Karl Wernicke pada tahun 1902. Teori kajian yang dijalankan oleh beliau mengatakan bahagian-bahagian lain terganggu kepada hoki manakala tidak berlaku pada hemisfera otak kanan iaitu hoka. Manakala teori kajian yang ketujuh pula adalah daripada Paul MacLean yang dijalankan pada tahun 1950. Kajian daripada beliau adalah mengenai teori 3 lapisan otak iaitu lapisan pertama adalah neokorteks yang mengawal intelek manusia, manakala lapisan kedua adalah otak tengah iaitu mengawal emosi dan perasaan manusia, manakala lapisan otak yang terakhir adalah pangkal otak. Bahagian ini mengawal tindak balas refleks seseorang manusia itu. Teori kajian yang ke-8 pula adalah daripada Roger Sperry dan Ornstein pada tahun 1960. Dua pengkaji ini telah menemui pecahan otak iaitu otak kanan dan otak kiri yang dikenali sebagai hoka dan hoki yang memainkan peranan yang berbeza, iaitu otak kiri memainkan peranan sebagai fungsi kritis, manakala otak kanan memainkan fungsi sebagai kreatif. Manakala teori kajian yang terakhir iaitu yang ke-9 adalah daripada Ned Herman yang dijalankan pada tahun 1975. Kajiannya adalah mengecilkan lagi kajian daripada Roger Sperry dan Ornstein yang saya sebut tadi dengan lebih kecil, iaitu membahagikan kepada 4 bahagian otak kudran manusia iaitu 2 di bahagian depan, 2 otak kanan dan otak kiri, bahagian atas dan juga bahagian bawah otak kanan dan otak kiri. Seterusnya kita pergi kepada kapasiti otak. Seperti yang dilihat pada paparan slide, kajian-kajian yang telah dijalankan terhadap sifat dan ciri otak mendapati bahawa secara umumnya otak menggunakan 20% daripada tenaga dalam badan, walaupun saiz otak hanyalah 2% daripada berat badan manusia. Hal ini menyatakan bahawa semakin kuat seseorang itu berfikir, maka semakin letihlah badan seseorang itu. Ini membuktikan bahawa mental dapat mempengaruhi fizikal seseorang. Walaupun seseorang itu tidak melakukan suatu kerja yang berat, namun sekiranya dia menggunakan otak dengan lebih kerap ataupun banyak berfikir, maka badannya akan letih dan penat. Kemudian kapasiti otak yang kedua adalah beberapa juta maklumat bergerak melalui otak manusia pada setiap saat. Ini merupakan keajaiban ataupun kehebatan otak yang tidak mempunyai tandingannya lagi di muka bumi setakat ini. Kemudian maklumat dalam otak bergerak menerusi neuron pada kadar kelajuan 400 km sejam. Dan seterusnya manusia hanyalah menggunakan 1%, 2%, 5%, 10% ataupun 20% sahaja keupayaan sebenar otak, bergantung kepada IQ seseorang manusia itu. Baiklah, slide seterusnya adalah
mengenai Hoka iaitu hemisfera otak kanan dan juga Hoki iaitu hemisfera otak kiri. Walaupun otak merupakan suatu kesatuan yang menyatu, tetapi otak dibahagikan kepada dua iaitu Hoka dan Hoki, yang mana kedua-duanya mempunyai cara kerja dan fungsi yang berbeza. Teori mengenai Hoka dan Hoki ini ditemukan pada tahun 1960 oleh Roger Sperry. Baiklah, fungsi bagi hemisfera otak kiri seperti mana yang dilihat pada slide. Hemisfera otak kiri berfungsi sebagai perubahan intelek ataupun perkembangan intelijensi, iaitu intelligent quotient ataupun IQ. Yang kedua adalah pusat perkembangan logika seperti matematik. Ia bermaksud orang yang minat nombor adalah lebih berfikir kepada hemisfera otak kiri. Manakala fungsi Hoki yang ketiga adalah berfikir secara sistematis, kemudian berfikir secara struktur, dan juga hemisfera otak kiri juga adalah short term punya pemikiran, iaitu pemikiran secara jangka pendek. Manakala kita pergi kepada hemisfera otak kanan iaitu Hoka, fungsi Hoka yang pertama adalah perkembangan emosi ataupun emotional quotient, manakala fungsi yang kedua pula adalah hubungan antara manusia iaitu sosialisasi, iaitu mereka suka bergaul ataupun bersosial di kalangan manusia. Kemudian fungsinya adalah perkembangan aktiviti seni seperti menari, melukis, menyanyi dan lain-lain. Fungsi seterusnya bagi Hoka adalah mengawal ekspresi manusia. Kemudian Hoka juga adalah pusat khayalan dan aktiviti. Kemudian adalah berfikir secara lateral dan tidak struktur. Kemudian Hoka juga adalah cara kerjanya adalah secara long term ataupun jangka masa panjang. Manakala fungsi yang terakhir adalah mereka yang minat seni seperti melukis ataupun menari dan sebagainya, mereka lebih dominan kepada Hoka. Kedua-dua bahagian otak kanan dan otak kiri sebenarnya menyatu dalam satu kesatuan fungsi. Mereka saling mendukung antara satu sama lain. Mungkin pada sebagian orang yang dominan menggunakan bahagian otak kiri ataupun otak kanan, maka benda itulah yang akan menentukan bakat ataupun minat mereka terhadap sesuatu perkara. Bahagian terakhir yang saya akan bentangkan sebelum disambung oleh sahabat saya adalah mengenai gelombang otak. Mungkin ramai yang tidak menyedari bahawa proses berfikir dan aktiviti harian yang kita lakukan ada kaitannya dengan gelombang otak. Menurut kajian yang dijalankan oleh Dr. Sperry dan Ornstein dalam buku yang ditulis oleh Abdul Fattah, dalam sistem otak manusia terdapat 4 jenis gelombang, iaitu beta, alfa, theta dan delta. Kita pergi kepada gelombang otak yang pertama, iaitu gelombang beta. Gelombang beta bergerak pada kadar 13 hingga 29 Hz sesaat. Pada kelajuan ini, otak manusia berada dalam konsentrasi ataupun penempuan yang tinggi. Pada tahap ini, otak boleh menyelesaikan masalah yang mencabar, yang itu masalah yang bersifat kritikal dan analitikal. Contohnya memandu dalam kesesakan jalan raya. Ia juga dikenali sebagai minda sedar ataupun dalam kurungan terancang. Gelombang otak yang seperti mana yang dilihat dekat slide, gelombang otak yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa bergerak pada kadar 8 hingga 12 Hz sesaat. Pada tahap ini, otak berada dalam keadaan istirahat dan penuh waspada. Contohnya aktiviti seperti solat, berzikir dan bertafakur. Ia juga dikenali sebagai minda terpendam. Tahap ini menurut Sperry dan Ornstein melibatkan aktiviti kreatif yang sangat prolifik.
Baiklah, gelombang yang ketiga adalah gelombang theta. Gelombang theta ini bergerak pada kadar 4 hingga 7 Hz sesaat. Pergerakannya amat sederhana dan pada tahap ini otak berada dalam keadaan penuh istirahat dan separuh sedar juga. Contohnya meditasi dan yoga. Istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan tahap ini adalah minda terpendam. Gelombang otak yang ketiga adalah gelombang delta. Gelombang delta bergerak pada kadar yang sangat perlahan, iaitu 1 hingga 3 Hz sesaat sahaja. Pada ketika ini otak tidak aktif, contohnya tidur. Walaupun tidur, otak tetap berjalan cuma pada kadar yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan teruskan perbincangan hebatnya penciptaan otak manusia. Okey. Fungsi otak. Fungsi otak ni kita semua sedia maklum, ia sangat hebat dan sangat banyak. Itu otak ni adalah kurniaan daripada Allah. Jadi antara fungsi-fungsinya ialah mengawal fungsi-fungsi dan sistem-sistem organ yang lain. Okey, seterusnya iaitu mengawal pusat-pusat intelek, fikiran, ingatan, pernafasan, denyutan, jantung dan emosi. Yang mana otak ni iaitu sebagai, kita boleh katakan sebagai ibu. Ibu ke semua anggota. Manusia ni dia ada dua bahagian otak. Yang pertama otak kiri dan otak kanan. Okey, otak kiri ialah otak kritis yang memberi fokus terhadap bahasa, kiraan, matematik dan sebagainya. Manakala otak kanan iaitu otak kreatif yang memberi fokus terhadap bentuk, ruang, lukisan, muzik dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk penjagaan otak dan akal. Otak merupakan organ terpenting manusia. Selain menjalankan fungsi biologi dan tidak bala fizikal, otak juga perlu diberi tumpuan. Okey, antara langkah-langkah yang perlu diambil perhatian ialah kita kena meyakini kemampuan otak, penjagaan kesihatan fizikal, iaitu kita nak jaga tubuh badan kita sentiasa sihat, pemakanan yang seimbang, iaitu pola pemakanan kita perlu mengawal tidak terlalu berlebihan, ya, untuk memastikan badan sentiasa cergas dan aktif. Tidur dan rehat yang cukup, belajar dan menuntut ilmu. Okey, tidur dan rehat yang cukup ni sangat penting, ya. Sekiranya kita tidak mempunyai waktu yang sistematik, kan, maka dia akan memberi kesan yang buruk terhadap jasad kita, iaitu tubuh badan kita serta otak kita. Okey, terdapat perbezaan di antara minda dan akal. Okey, untuk minda iaitu dia satu bentuk tenaga yang bukan fizikal kita, yang terbentuk sebelum, semasa atau selepas suatu operasi prosesan maklumat. Yang kedua, melibatkan keseluruhan daripada berfikir, persepsi, emosi, memori dan mimpi. Okey, setengah pakar neuroscience membahagikan minda kepada dua. Yang pertama minda sedar dan yang kedua minda bawah sedar. Okey, manakala akal pula dia bukan sekadar meliputi otak dan minda, malah juga melibatkan hati kita. Itu dalaman hati kita di sini, ya. Dia ada hubung kait dengan jiwa. Okey, yang nombor dua pula, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal agar mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Okey. Otak ni ialah satu alat yang berfungsi secara fizikal. Daripadanya barulah dikatakan wujudnya minda. Akal ni yang utamalah, lebih utama daripada minda. Seterusnya kita masuk pemikir berkesan. Okey, yang pertama ni dia tidak takut untuk mengeluarkan idea dan pandangan kepada masyarakat atau kepada seseorang. Okey, yang seterusnya keputusan dan pandangan atau pendirian dia boleh diubah berdasarkan maklumat yang relevan. Okey, mungkin sebelum ni dia berpendirian dengan pendapat dia, namun apabila datang satu pandangan lain yang relevan, maka dia boleh mengubah pendiriannya. Itu antara pemikir yang berkesan. Okey, dia tidak terbuka dan fleksibel. Dia tidak berfikiran terbuka dan fleksibel. Okey, seterusnya kemahuan belajar sepanjang hayat. Seterusnya kita masuk dalam keputusan kognitif. Okey, fungsi
buat keputusan, fungsinya iaitu membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Okey, kemahiran makro pula pemikiran kritis dan kreatif. Kemahiran mikro pemprosesan maklumat, mengingat kembali maklumat, menakkulan, mengaplikasi maklumat serta merekod maklumat. Okey, termasuk pula proses metakognitif. Okay, fungsi utama yang mengurus dan mengawal bagaimana seseorang itu menggunakan minda. Okay, proses metakognitif ni antaranya ialah dia yang menguruskan dan mengawal bagaimana seseorang itu menggunakan mindanya. Okay, proses metakognitif ni iaitu dia berada di tingkat pemikiran yang paling tinggi. Okay, antara metakognitif membantu pemikiran menjalankan proses berikut. Diberikan 3 contoh ya. Mengenal pasti jenis pemikiran yang sedang dan akan dilakukan, mengenal pasti bagaimana pemikiran dilakukan, menilai cara pemikiran yang dilakukan sama ada terdapat strategi dan pemikiran yang baru. Okey, ejen pemikiran. Di sini menyenaraikan 5 jenis ejen pemikiran. Ejen pemikiran ni memberi kesan secara langsung terhadap corak dan dimensi pemikiran seseorang. Ia dibentuk dari kecil sehinggalah melangkah ke alam dewasa. Okey, yang pertama bakar. Bakar dikatakan antara faktor yang mampu membina pemikiran seorang. Sehingga hari ini belum terdapat satu kajian yang mutlak mengesahkan bahawa faktor bakar penting dalam pemikiran. Akan tetapi ramai beranggapan bahawa anak-anak yang dilahirkan daripada bakar yang baik akan menghasilkan anak yang mempunyai pemikiran yang hebat. Okey, seterusnya pendidikan. Okey, pendidikan ni membangunkan keseluruhan daripada fakulti insan seperti jasmani dan emosi, rohani dan intelektual. Okey, pendidikan ni amat penting ya untuk mengembangkan lagi cara kita berfikir, mengembangkan lagi otak kita, mengembangkan lagi minda kita. Okey, seterusnya pengaruh sosio-budaya. Okey, sosio-budaya ni merupakan salah satu daripada ejen pemikiran. Sosio-budaya sebuah masyarakat lazimnya dibentuk atas landasan agama seperti kepercayaan dan nilai tradisi. Ia ini bersangkutan dengan hal-hal yang positif sahaja. Namun begitu, menerusi proses pembudayaan sejagat, nilai, norma dan budaya luar secara langsung atau tidak langsung akan menggugat segala bentuk pengaruh sosio-budaya setempat. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengalaman. Okey, pengalaman sendiri turut membantu setakat mana pemikiran seseorang itu dibangunkan. Ia pula bergantung kepada pengalaman yang positif atau negatif. Kedua-dua bentuk pengalaman ini boleh membangun dan meruntuhkan pemikiran seseorang. Okey, bab kata pepatah jauh perjalanan luas pemandangan. Itu pengalaman seseorang. Okey, yang terakhir iaitu keluarga. Cara keluarga mensosialisasikan anak-anak mampu membangun dan menerapkan pemikiran anak-anak. Ilmu keibubapaan mampu memberi panduan kepada ibu bapa. Ilmu keibu bapa mampu memberi panduan kepada anak-anak bagaimana pemikiran anak-anak itu boleh berkembang, kerana ibu bapa ni mereka lah guru yang pertama bagi anak-anak. Jadi anak-anak ni akan mengikuti apa sahaja yang dilakukan oleh ibu bapa. Okey, kesimpulannya, otak ini ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia diberikan kepada manusia dan haiwan. Okey, otak ini sangat berperanan penting ya dalam tubuh badan manusia. Okey, yang membezakan di antara manusia dan haiwan itu ialah akal. Fungsi akal ni adalah untuk membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.